اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم. Dan di antara mereka yang munafik itu ada orang-orang yang menyakiti Nabi sambil berkata bahawa ia Nabi Muhammad orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin. Dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakit. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mendapat keredaan kamu. Padahal Allah dan Rasulnya jualah yang lebih berhak mereka mendapat keredaannya, jika betul mereka orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa yang menentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam, serta ia kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut
kalau diturunkan satu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka dan kepada ramai akan apa yang ada dalam hati mereka dari kekufuran. Katakanlah wahai Muhammad, ejek-ejeklah seberapa yang kamu suka. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut terdedah untuk pengetahuan ramai. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayat Allah serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta. Kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10, bermula ayat 61 sehinggalah ayat 66. Dan ayat-ayat yang kita baca masih lagi menceritakan dan mendedahkan sifat-sifat orang munafik. Orang-orang munafik yang berpura-pura Islam, yang menzahirkan keislaman tetapi menyimpan dendam dan kebencian kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kenapa dalam surah At-Taubah ini yang juga dikenali dengan surah Fadhihah, pendedahan, atau juga disebut sebagai surah Mubayyinah, yang menjelaskan watak, sifat, akhlak orang-orang munafik. Bahkan dia di antara surah yang paling panjang menceritakan perangai-perangai munafik. Supaya kita senantiasa berhati-hati dengan kelompok ini yang mungkin ada dan yang akan terus ada sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Dan supaya juga kita tidak mengikuti mereka ataupun menggunakan dalil-dalil mereka, menggunakan lafaz-lafaz mereka. Ya, kita bimbang dalam kehidupan beragama kita seharian, kita juga melakukan sedemikian. Mempermainkan ayat Allah atas nama lakonan, atas nama lawak jenaka, atas nama bergurau senda. Wala ia watak orang munafik yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai kufur. Atau mungkin yang mempersendakan Islam, atau yang mempersendakan setiap sendi-sendi agama. Walau mungkin sebahagian kita bukanlah di kalangan orang munafik, tapi kerana kejahilan dan kerana kebodohan. Kerana mereka menganggap semua benda mereka boleh bergurau senda dan mereka berhak kata apa-apa. Terutama pada zaman kita kata hak demokrasi, hak kebebasan berkata-kata, meluahkan perasaan atau sebagainya. Sehingga mereka lupa bahawa hak itu tidak wujud dalam perkara-perkara agama. Kerana agama perkara yang bersangkutan dengan hak Allah. Dan kerana agama ini perkara yang sensitif. Kerana agama tidak boleh dibicarakan dengan hawa nafsu, melainkan dengan ilmu. Kerana agama ini ialah nilai iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Tidak semua kita boleh berkata, memberi pendapat dan pandangan mengikut apa yang kita nak. Dalam Islam, memberi pandangan, memberi pendapat, meluahkan rasa dan sebagainya perlu pada garis panduan yang jelas, khususnya dalam hal-hal yang bersangkutan dengan agama. Tidak semua orang boleh bercakap dalam hal agama dengan sewenang-wenangnya, sama ada bersifat menghina, merendah-rendahkan ataupun melihat Islam ini sebagai satu bentuk ritual atau sebagainya. Maka Allah menceritakan bagaimana kejahatan-kejahatan munafik, sama ada kalangan lelaki ataupun perempuan. Dan bagaimana keadaan mereka yang sifat mereka suka bersumpah. Suka bersumpah dengan sumpah-sumpah yang palsu. Dalam masa yang sama takut Allah, yakni Al-Quran, diturunkan menjelaskan perangai dan watak mereka. Apa yang mereka takuti berlaku. Di mana Allah Ta'ala bukan sekadar menyebut sifat dan perangai mereka dalam pelbagai ayat dan surah. Bahkan menurunkan surah khas yang bernama surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun yang memberi suatu justifikasi yang besar dalam kelompok munafikin. Kerana mereka mula mengetahui keberadaan mereka diketahui. Keberadaan mereka sudah pun diperhatikan oleh
Rasulullah SAW bahkan oleh umat Islam semuanya. Mereka je menyangka bahawa mereka tidak diperasan oleh orang lain. Tahu jenis perangai jahat. Allah Ta'ala tutup hijab sehingga mereka rasa macam orang tak tahu dia jahat. Walhal kejahatan itu satu benda yang boleh dihidu. Umpama orang yang cuba menyorok bau busuk, walau bau busuk itu boleh dihidu daripada jauh, daripada jarak yang jauh. Dia ingat tak ada apa orang munafik, menyangka dia punya syok dia rasa kejahatan dia, penyelewengan dia dalam agama tidak diketahui oleh orang beriman. Dan tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya tertipu dengan diri sendiri. Macam saya katakan, kalau jenis bangkai gajah, bagaimana kita nak tutup dengan daun pisang? Bukan watak munafik lebih teruk pada bangkai gajah. Kalau jenis dah berbau, masih mungkin kita mudah menghilangkan baunya. Kerana bau munafik ini daripada dalam lagi. Bukan dari luar tu, dari dalam lagi bau munafik mereka. Sudah dihidu oleh orang-orang yang beriman. Apatah lagi dengan turunnya ayat, dengan turunnya perintah, dengan turunnya larangan, sudah dikesan. Perintah berperang, orang munafik tidak mau berperang. Perintah berjihad dengan harta benda, orang munafik justru kedekut. Dan juga perintah untuk mendengar, beradab dengan Rasulullah, justru orang munafik tidak pernah beradab dengan Rasulullah SAW. Karena itu Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini. Wa minhum, dan di kalangan orang munafik itu. Alladzina yu'dhuna an-nabi. Orang-orang yang sentiasa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakiti Rasulullah SAW dengan perkataan mereka, dengan perbuatan mereka. Yang cara sikit lah, yang cara banyak. Mereka cuba mengaitkan Rasulullah yang berkait dengan kepribadian Rasulullah, yang berkait dengan fizikal Rasulullah, yang berkait dengan harta Rasulullah SAW, berkait dengan keluarga Rasulullah SAW, semua benda. Kalau sebelum ini pada ayat 60, semalam kita cerita tentang zakat. Asnaf zakat sebab apa? Sebab mereka kata Rasulullah menyeleweng duit. Rasulullah beri zakat ikut suka dia, kroni dia, saudara dia. Rasulullah tidak bahagia adil dengan apa yang Rasulullah perolehi. Mereka tohmah pada pembahagian harta. Kali ini mereka cuba tohmah kepribadian Rasulullah. Mereka kata Nabi ni orang tak cerdik, tak bijak. Sebab dia dengar semua benda orang cakap dan dia boleh ditipu oleh kita dengan mudah. Kata mereka, yu'dhunan nabi wa yaqulun huwa udhun. Orang munafik berkata Nabi itu udhun. Udhun maknanya telinga. Maksud telinga di sini jenis dengar je orang cakap. Kita orang munafik cakap dengan dia, Nabi tak tahu betul salah. Dia senang-senang menerima alasan kita tak pergi perang. Ini orang yang mudah kena tipu. Mereka menuduh Nabi SAW sebab antara keprihatinan Rasulullah SAW, Nabi bila para sahabat bercakap, siapa pun bercakap, Nabi akan dengar dengan penuh perhatian. Ini akhlak Rasulullah. Hatta kalau kanak-kanak kecil bercakap, Nabi pun tak menyampuk, Nabi dengar nak cakap apa. Rasulullah memang akhlak yang terpujinya, bila baginda bercakap atau bila baginda mendengar orang bercakap, baginda memberi ruang sepenuhnya untuk orang itu bercakap. Maka cakap. Rasulullah pendengar yang baik. Tetapi orang munafik melihat watak dan sifat itu satu kelemahan bagi Rasulullah. Kerana itu kata munafik, kita senang-senang boleh tipu Nabi Muhammad. Bila kita tak pergi perang, kita ceritalah. Kita ada alasan itu, alasan ini. Oh, Nabi percaya. Bila kita minta izin untuk menarik diri perang, Nabi okey. Bila Rasulullah balik perang, kita beritahu lagi alasan kenapa kita tak perang dengan alasan remeh-temeh, Nabi percaya. Bila kita datang jumpa Rasulullah, sebagaimana kita sebut sebelum ini, saya bukan tak nak perang, tapi saya bimbang akan terpikat dengan wanita-wanita Rom yang cantik. Maka saya takut jatuh cinta. Lepas tu saya tak nak pergi perang. Itu alasan mereka. Dan Nabi mengiyakan. Mereka lupa bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar kerana akhlak Rasulullah, bukan berarti Nabi percaya. Bukan berarti Nabi ditipu. Bukankah, apakah kita merasakan setiap kali orang suka dengar cakap orang maknanya dia mudah kena tipu? Tidak. Dia macam polis lah. Tuan-tuan boleh buat report apa pun, buatlah report. Report kucing kena colek kan, report, ya ambil. Kita report jiran sebelah, buang sampah kat kita, polis akan ambil report tu. Dia tak ada masalah. Sebab semua orang boleh report.
Polis tak boleh kata, awak tak boleh report. Awak nak report apa? Dia nak report suami dia cubit dia ke? Dia nak report anak dia lagi dari rumah? Dia nak report majikan dia bayar gaji separuh? Dia nak report bahawa polis ni mengancam dia? Kalau dalam akta report polis ni tuan-tuan, seorang bebas report. Tetapi lepas tu dia kena tahu, kesan dia report tadi akan ada siasatan. Boleh report, sila report. Tapi lepas tu ada siasatan. Bila ternyata reportnya palsu, maka dia akan menunggu kesan dia. Maka Nabi SAW, siapa pun yang report pada Rasulullah, Nabi terima. Nabi dengar. Kita katakan baginda ini akhlak baginda. Rasulullah mendengar bila ada seorang wanita datang jumpa baginda SAW. Seorang wanita tua, ya Rasulullah, aku ingin bercakap antaraku denganmu sahaja. Nabi kata boleh. Aku ingin berbisik denganmu. Nabi kata boleh. Pergi ke tempat di mana kamu rasa aman. Ni sahabat-sahabat ada 3-4 orang. Wanita ni tua datang jumpa Rasulullah untuk meminta privacy, bercakap. Dia tak minta lah cakap dalam bilik, cakap ujung-ujung sikit. Sebab apa? Saya nak bisik ni. Rasulullah kata okey. Maka wanita itu tunjuk di suatu ruang. Maka baginda SAW pun ikut, wanita pun cakap. Kononnya rahsia dia punya bercakap kuat, sahabat lain pun dengar. Tapi dikata rahsia, orang tua. Nabi ngangguk lah. Ngangguk. Rasulullah mendengar wanita itu berkata-kata. Memberi ruang. Seorang kanak-kanak datang, pegang tangan Rasulullah SAW. Lalu mengheret Rasulullah ke sana dan ke sini sambil berkata-kata dengannya. Nabi ikut dan Nabi dengar. Sebab itu akhlak Rasulullah. Dan ini termasuk dalam bab, kalau kita baca kitab hadis Riyadhus Shalihin, sebagai satu contoh dalam kitab tawaduk ataupun dalam bab menceritakan tawaduk Nabi SAW. Nabi ni orang tawaduk. Tawaduk Rasulullah, siapa pun nak bercakap, Nabi okey. Hatta kanak-kanak pun Nabi boleh bercakap. Tak tunggu orang tu besar, tak tunggu orang tu berpangkat gender. Hatta kalangan kanak-kanak, hatta kalangan wanita tua, Rasulullah boleh bercakap. Dan Nabi mendengar dengan berminat ataupun dengan perhatian. Bahkan baginda SAW bila seorang memanggil baginda, Nabi tidak akan berpaling hanya lehernya, tapi Nabi berpaling seluruh tubuhnya. Rasulullah SAW bila orang panggil, ya Rasulullah, Nabi dia tak paling leher macam tu. Dia akan paling seluruh tubuhnya. Untuk beri perhatian. Lalu orang munafik menyangka ini kelemahan Rasulullah. Lalu mereka berkata, huwa udhun, ini dengar semua benda orang cakap. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, udhunu khairil lakum, ini telinga yang mendengar yang baik di kalangan kamu. Yu'minu billah, yang sentiasa mendengar perkara-perkara yang berkait keimanan pada Allah, yakni mendengar wahyu. Wa yu'minu lil mu'minin, dan senantiasa percaya kepada orang-orang beriman. Wa rahmatul lil ladzina amanu, dan sebab Rasulullah suka mendengarlah, ia satu rahmat kepada orang beriman di kalangan kamu. Sebab tuan-tuan, bila kita sebut pemimpin yang baik, pemimpin yang suka dengar rakyat. Rakyat cakap apa? Dengar. Dan inilah dia baginda sallallahu alaihi wasallam. Sifat dengar Nabi, kalau Nabi ini dengarnya dengar terpilih, yang ni dengar, ini tak nak dengar, maka dia tidak akan menjadi rahmat pada orang beriman yang ada masalah, yang mungkin dia zalimi dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Kul udhunu khairil lakum, ini telinga yang tahu benda baik. Kamu jangan ingat telinga Rasulullah itu telinga sembarangan. Dia tahu perkataan baik atau perkataan dusta. Dia tahu orang datang ni mengadu ke ataupun orang datang ni memfitnah. Dia tahu. Tapi Rasulullah akan bermuamalah dengan manusia berdasarkan zahir. Perkara yang di sebalik itu perlu kepada siasatan dan perlukan pada bukti. Seorang datang pada kita, dia kata, saya tak buat. Yalah, kita terima lah. Dia kata dia tak buat. Namun, dia sebut siasatan, kita cek pula. Betul ke dia tak buat? Tapi secara zahir, muamalah kita. Dan Nabi SAW menyebut dan mengajar kepada kita muamalah. Kalau secara zahir mereka bercakap demikian, ya kita terima. Kita terima, kita cikgu. Datang anak murid kata, cikgu saya tak datang sekolah sebab saya sakit perut. Kita terima. Tapi bukan maksud kita kata dia betul. Kita terima. Jadi kita tengok pula alasan dia esok apa pula. Datang lagi, bila tak datang sekolah lagi esok, cikgu saya tak datang sekolah sebab saya sakit kaki pula. Baik, kita dengar. Bukan maksud kita percaya. Lama kelamaan, orang kalau tipu tuan-tuan, sejauh mana dia nak beri alasan? Katakan tuan-tuan ada seorang pekerja yang suka datang lambat. Agak-agak berapa hari dia boleh beri alasan? Berapa hari? Akhirnya dia tak mampu lagi beri alasan. Sebab orang berbohong tidak mampu boleh beri alasan.
Bahkan kalau kita tenung muka dia pun dia dah gelabah lah. Sebab dia bohong. Tapi baginda SAW tidak begitu. Baginda tak ada. Bila orang cakap bohong tak ada. Cakap, Nabi dengar. Dan nanti mereka akan tahu kesan daripada percakapan mereka. Walladzina yu'dzuna Rasulullah. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah dengan mundur Nabi ni tak pandai, dengan kata lain bodoh lah. Dengar semua orang cakap, mudah kena kencing ni. Ini mudah kena otak ni. Ini mudah kena lebong ni. Mudah kita nak kecek dia. Mudah kita nak mainkan dia. Ini perkataan yang menghina Nabi SAW. Orang-orang yang menghina Rasulullah. Kata Allah, lahum azabun adim. Bagi mereka azab yang pedih. Kalau kita lihat sebab turun ayat ini, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa ayat ini turun kepada seorang lelaki namanya Nabtal bin Haris. Nabtal bin Haris ini diduduk bersama Nabi SAW. Dia dengar apa yang Nabi cakap. Kemudian dia akan bawa rahsia ini kepada orang-orang munafikin. Apa yang Nabi bercakap, dia akan bawa rahsia ini kepada orang munafikin. Ini sebab pertama turun ayat. Untuk menunjukkan mereka ini menjadi golongan-golongan yang menyakiti Rasulullah dengan suka bawa perkataan-perkataan tadi kepada orang-orang munafikin. Kata Imam Qurtubi, ayat ini turun kepada Attab bin Qushayr. Di mana Attab berkata, innama Muhammadun udhum. Muhammad ni kaki dengar je. Yaqbalu kullama qila lahu. Apa pun cakap dia dengar. Ayat ini turun khas kepada ketua munafik bernama Attab bin Qushayr. Yang dia kata Muhammad ini cuma kaki dengar. Maksudnya dengar je dia tak reti nak beza betul atau salah. Kata Ibn Abbas, sekumpulan orang-orang munafikin. Ketika mana mereka menyebut tentang Rasulullah, mereka menyebut perkara-perkara yang tidak layak bagi Rasulullah. Setengah mereka berkata, la taf'alu, jangan cakap macam gitu. Fa inna nakhaf an yuballighahu ma naqul. Jangan sampai perkataan kita ni sampai pada Rasulullah. Mereka duduk sama-sama mereka kutuk. Sebahagian mereka penakut, sebahagian mereka kata, kita ni dah lebih-lebih, kalaulah apa yang kita cakap tentang Muhammad ini sampai ke telinga dia, habislah kita. Lalu salah seorang pemimpin mereka bernama Julas bin Suwaid bin Samit. Bal nakum masyi'na. Apa kita takut? Kita cakap apa kita nak cakap. Thumma nadhhabu ilai. Kemudian nanti kita jumpa dia. Wa nahlifu anna ma kunna. Kemudian kita sumpah depan dia. Kita tak cakap pun. Kalaulah orang kalangan kita ada yang menyampaikan, maka kita akan bersumpah depan dia lalu berkata, annama kunna, kami tak cakap apa-apa. Fayaqbalu qawlana, dia mesti terima apa yang kita cakap. Innama Muhammadun uzunun sami'ah. Muhammad ni dia cuma pandai dengar je. Fanazalat hadzal ayat, maka turun ayat ini. Kalangan munafikin, mereka ini bercakap buruk-buruk di belakang Rasulullah. Bila mereka takut apa yang mereka kata ini sampai ke telinga Rasulullah, sebagian pemimpin mereka berkata itu jelas, takut apa cakap je. Muhammad ni senang je. Kalaulah sampai kat telinga dia apa yang kita kutuk dia, nanti kita pergi jumpa depan Muhammad, kita bersumpah, kami tak kata pun ini fitnah. Orang munafik. Yang buat fitnahnya dia pula kata kena fitnah. Muhammad cuma telinga pendengar. Telinga yang suka dengar. Dia tak tahu pun apa betul apa salah. Maka turun ayat ini. Yang ini bagaimana kejahatan munafikin. Sentiasa menyebut keburukan di hadapan Nabi SAW. Bukan bersumpah palsu. Bukan sanggup mereka memperolok-olokkan akhlak baginda SAW. Walau akhlak tadi menjadikan semua orang nyaman, semua orang selesa sebab Rasulullah mendengar, Rasulullah memberi peluang kepada siapa pun nak mengadu. Bahkan diam Rasulullah itu untuk satu hikmah, memberi peluang kepada orang munafikin berfikir kembali kejahatan mereka. Sebenarnya Rasulullah SAW tahu dah apa yang mereka cakap buruk-buruk tentang Rasulullah, Nabi tahu. Tapi kenapa Rasulullah SAW diam? Sebab Nabi nak bagi peluang orang ni. Sebab setiap kali mereka bersumpah di hadapan Rasulullah, mereka tahu ini bohong. Dan mereka tahu pembohongan lama-kelamaan akan tahu. Supaya mereka tak fikir lagi nak bohong. Contoh ginilah tuan-tuan. Kita ambil contoh mudah. Kalau kita lah bohong dengan mak ayah kita. Mak ayah kita kata okey. Kita akan terfikir bila mak ayah tak adalah nak cek sangat. Dan kali tak boleh bohong. Ni nasib selamat. Dia kata nasib selamat. Dan kali tak boleh bohong. Bahaya ni. Maka kali kedua mungkin kita tak lagi bohong. Umpamalah saya katakan kalau kita lambat datang kerja. Macam mana nak lepas dari bos marah? Kita ada bos minta maaf bos. Ada accident tu. Saya tolong orang accident tu. Sebab tu saya lambat.
Dan kita tahu kita menipu untuk lepaskan diri kita. Tapi lepas tu kita akan terfikir, kalau kita orang yang waras lah, hari ni lepas, esok tak boleh, esok aku kena turun awal. Ini sebab aku datang lambat, sebab turun kerja lambat. Sebab tadi terkejut tidur lambat. Jadi esok saya akan kejut awal, supaya tak lagi. Sebab penat cari alasan lain pula. Hari ni cerita orang aksiden kita tu, esok nak cerita apa pula? Sebab orang yang berbohong, dia tak mungkin dapat cari alasan yang banyak. Akhirnya dia pun berubah. Itu hikmah kenapa Rasulullah SAW tidak membongkarkan lagi kejahatan-kejahatan munafikin. Dalam ayat ini juga dia ada hukum. Hukum yang berkait menyakiti Rasulullah SAW. Apa hukum menyakiti Rasulullah? Maksud menyakiti Rasulullah SAW, mengganggu Rasulullah. Sama ada dengan tuduhan, sama ada dengan perangai, sama ada dengan degil. Macam kita lah, kita mak. Macam mana anak-anak tu ganggu kita? Dia tak dengar kata kita lagi. Dia jerit-jerit misalnya. Dia tak panggil nama kita dengan nama yang hormat. Kita cakap dia tak beri perhatian. Yang menyakitkan kita. Baik, Nabi SAW dalam hukum menyakiti Rasulullah ada dua. Yang pertama, kalau menyakiti Rasulullah dalam bab risalah Rasulullah, tak percaya apa yang Nabi bawa, maka ini kafir. Tetapi kalau menyakiti Rasulullah dalam hal-hal yang berkaitan kepribadian Rasulullah SAW, maka ini adalah fasik. Contoh, mereka ni misalnya pergi rumah Rasulullah, duduk lama-lama. Nabi kan nak suruh halau balik. Nabi takkan halau balik. Nabi ni orang yang pemalu. Sebagaimana kisah Rasulullah berkahwin dengan Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Bila dah buat jamuan, sahabat-sahabat duduk sembang lagi. Tak balik-balik sampai tengah malam. Padahal ni orang baru kahwin, patut balik kan. Lepas makan, tapi kan Rasulullah malu untuk halau, Nabi diam. Sehingga Allah turunkan ayat, fa idza ta'intum fantashiru. Bila kamu dah makan, balik. Balik. Tidak boleh menyakiti Rasulullah. Dan termasuklah orang yang mengangkat suara bila bercakap dengan Rasulullah SAW. Dengan panggil, Muhammad. Muhammad. Memanggil Rasulullah dengan jerit. Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kamu lebih daripada sepatutnya ketika mana memanggil Rasulullah. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan cakap kuat dengan dia. Maka ini akan membatalkan amalan kamu dalam keadaan kamu tak tahu. Orang yang macam ni, dia perbuatan dia tak kafir, tapi fasik. Jadi kalau cakap dengan Rasulullah kuat-kuat. Para sahabat bila bercakap dengan Rasulullah, mereka cakap macam bisik. Sebab menghormati. Tapi ada jenis-jenis badu, dia cakap kuat. Dia jerit kuat. Bukan sekadar jerit, kadang-kadang cara dia interaksi, cara dia bermuamalah dengan Rasulullah kasar. Satu ketika sedang Rasulullah berjalan, datang badu ditarik kain serban yang Rasulullah tak bau. Sehingga berbekas leher Rasulullah. Dan dia berkata, wahai Muhammad, mana dia duit zakat? Aku nak zakat. Lalu kata Rasul, kalau ada aku tak simpan. Nanti ada aku bagi. Tapi cara diminta tu dia siap senjah tarik kain serban Rasulullah. Ni sampai berbekas kat leher. Ini menyakiti Rasulullah, tapi dia tak termasuk dalam makna kufur. Sebab setengah-setengah orang tuan-tuan, perangai dia ni perangai hulu. Kalau orang kampung saya sebut perangai orang hulu. Atau orang hilir. Perangai kita katakan terlalu kekampungan dalam istilah. Bukan kata orang kampung tak baik. Maksudnya ada jenis-jenis badui. Yang dia cakap kuat. Dia cakap jenis tak senyum dengan Rasulullah, tak senyum. Bengkeng, tunjuk bengkeng. Dia bercakap tak tunjuk macam respect pada Nabi SAW. Maka ini perbuatan fasik. Termasuk memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad. Bukan panggil Rasulullah. Termasuk mereka memanggil dengan suara yang kuat. Termasuk mereka yang mengganggu waktu qailulah Rasulullah. Ni Nabi SAW dia tidur qailulah. Tak macam kita tidur dalam kuliah. Dia tidur qailulah. Baginda SAW bila tidur qailulah, sahabat tak boleh kacau. Tiba-tiba ada dua orang sahabat menjerit sebab masing-masing menuntut hutang. Yang ni kata bayar hutang aku. Yang ni kata nanti aku ada duit aku bayarlah. Jerit. Sehingga Rasulullah keluar, ni apa benda balah ni? Tidakkah kamu boleh masing-masing bertolak ansur? Ni yang berhutang bayarlah. Yang memberi hutang, kurangkan hutang. Hutang berapa 100, kurangkan 60 ke 70. Maka ini mendorong untuk orang bayar. Mereka mengganggu waktu qailulah Rasulullah. Maka ini juga menyakiti Rasulullah SAW. Jadi hukum menyakiti Rasulullah ada dua. Pertama kafir, yang kedua fasik.
Adapun kafir kalau mereka menyakiti Rasul dalam bab perkara-perkara yang bersangkutan dengan dakwah Rasulullah, risalah, yang tak percaya pada risalah Rasulullah bawa kufur. Tapi dalam hal-hal muamalah Rasulullah seharian, yang kadang-kadang ada sahabat tunjuk nak marah pada Rasulullah, kadang-kadang kalangan mereka panggil nama, kadang-kadang berperangai kasar, dan macam-macam perangai mereka. Dan tuan-tuan kena ingat Nabi SAW dan mendidik sahabat. Nabi bukan didik sehari dua. Bukan sahabat ni semua sama baik, belaka, tidak. Ada yang nakalnya. Ada yang bermasalahnya. Ada yang kita katakan perangainya kasar. Dan Rasulullah bersabar dengan semua benda ni. Semua perangai-perangai benda ni. Kita jangan duk bayang, Rasulullah senang, sahabat ni semua baik, bagus. Tidak. Ada yang bermasalah. Rasulullah menghadapi golongan tadi, bukan kalangan yang lebih teruk lagi, ialah orang munafikin. Yang mengaku sahabat Nabi tapi bermasalah besar. Ya, ada sebahagian mereka bertaubat dan memperelokkan Islam mereka. Tapi ada yang tidak. Dan itu mati dalam kekufuran. Allah sebut, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduh. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk mendapat redha kamu semua wahai orang beriman. Sedangkan Allah dan Rasulullah yang patut mereka mendapat redha in kanu mu'minin, kalau benar-benar mereka orang beriman. Ini cerita kisah mereka suka bersumpah. Apapun bila dibocorkan rahsia mereka, sebab apa tak pergi perang, sebab apa menghina Nabi SAW, sebab apa itu dan ini, mereka akan terus bersumpah dengan nama Allah. Watak orang yang suka bersumpah dengan nama Allah ni watak orang munafik. Kita tuan-tuan, asas kita bercakap orang beriman, asalnya saling mempercayai tanpa perlu pada sumpah. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah bersumpah dalam hidup aku. Tak pernah bersumpah. Bahkan kita tahu bersumpah asal hukumnya makruh. Bersumpah makruh. Orang dalam bab niaga, dia sumpah sekalipun betul, makruh. Demi Allah ini produk paling baik, makruh. Dan kalau sekiranya dia menipu, dia haram dan dosa. Perbuatan itu ialah perbuatan dosa yang setengah ulama menyatakan dosa besar. Kerana mempergunakan nama Allah dalam bersumpah. Alam ya'lamu, tidakkah orang-orang munafikin mengetahui annahu, bahawasanya man yuhadidillah wa rasulahu, siapa yang memusuhi Allah dan Rasul, siapa yang berbohong pada Allah dan Rasul, fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha, bagi mereka neraka jahanam mereka kekal padanya. Zalikal khizyul azim, demikian penghinaan yang sebenar. Tuan-tuan, kalau kita orang hina kat dunia belum hina lagi. Hina sebenar, hina seorang bila masuk dalam neraka jahanam. Ini penghinaan yang sebenar. Dia jerit, dia melolong, tak ada orang tolong dia. Yahzarul munafiqun, maka orang-orang munafikun cukup bimbang. Antunazzala alaihim, kalau diturunkan ke atas mereka suratun, satu surah, tunabbi'uhum, memberitahu tentang mereka, bima fi qulubihim, dalam hati mereka. Yang kita katakan ayat-ayat yang kita baca, semua pendedam pada munafikin, kemuncaknya turun surah munafikun. Macam kita sebut dalam mukaddimah, orang munafik menyangka kejahatan mereka tak dapat dihidu oleh orang Islam. Tuan-tuan, benda dah najis busuk, takkan tak boleh hidu. Kita kalau duduk kat surau ni tuan-tuan, seorang kentut pun kita dah bau dah. Dapat bau dah. Walau dia buat dia buat muka selamba, kita tahu ni bau ni. Yang kita kadang-kadang dah boleh hagak siapa ni, boleh hagak. Ni kentut ni familiar ni. Pernah cium kat rumah ni. Artinya kalau benda macam tu kita boleh agak. Ini kan pula busuk bau munafik. Busuk pembohong ni tuan-tuan. Rasulullah ni orang yang mahir dalam muamalah dengan manusia. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran sentiasa menceritakan tentang manusia. Sebab itu orang yang memahami tafsir Quran, dia memahami watak manusia. Dia tak perlu ada pengalaman bergaul dengan watak. Quran telah menceritakan watak-watak manusia. Dari A sampai Z. Sebagaimana Al-Quran menceritakan kejadian manusia daripada air maninya, bahkan sebelum air mani itu keluar, di mana dia tersimpan. Minas sulbi wat tara'ib, di tulang sulbi dan juga di tulang depan atau di bahagian depan, tara'ib bagi wanita. Allah dah cerita kat mana tersimpannya benih tadi. Sehingga benih tadi terbentuk. Sehingga dipakaikan tulangnya. Sehinggalah ia keluar di dunia ini. Tempoh mengandung dan tempoh menyusu. Dalam Quran cerita semua. Ini kan pula watak-watak manusia. Al-Quran cerita watak manusia. Sebab itu orang faham tafsir Quran, dia faham watak manusia. Tak payah kita nak tipu-tipu banyak lah. Dah tahu dah. Perangai-perangai manusia bukanlah satu perangai yang payah dijangka.
Ia perkara yang mudah kita jangka. Sebab itu watak manusia sama je. Sama ada kalangan orang beriman atau kufur. Watak sama. Biarlah letak nama agama macam-macam. Dah tahu kekufuran macam mana. Yang sembah matahari, sembah bulan, sembah berhala. Dah tahu sifat mereka. Dah tahu kenapa kufur mereka pada Allah. Allah dah dedahkan semua. Termasuk perangai orang munafik. Kulistahzi'u. Silakan kamu mencela Allah dan Rasul. Innallaha mukhrijun. Allah akan dedahkan ma tahzarun. Apa yang kamu takut nanti. Yang kamu bimbang-bimbang perangai kamu akan nanti diberitahu dalam satu surah. Nanti Allah akan keluar. Sekarang ni maki dulu. Buatlah apa kamu nak buat. Akan dikeluarkan nanti maklumatnya. Wala in sa'altahum. Kalau kamu bertanya kepada mereka. La yakulun. Mereka akan kata. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami gurau je. Kami main-main je. Kami bukan betul-betul. Dia kutuk Nabi. Dia kutuk wahyu. Dia kutuk orang beriman. Dia kutuk ajaran Islam. Bila ditanya betul tak kamu kutuk? Sebahagian bersumpah tidak. Sebahagian lagi terperangkap. Dah didengar oleh Rasulullah sendiri. Kami sebenarnya gurau je. Bukan betul pun. Kami main-main je. Lalu Allah Ta'ala menyebut. Kul. Wahai Muhammad katakan pada mereka. Abillah. Apakah dengan Allah? Wa ayatihi dan perintah Allah. Wa rasulihi dan rasul Allah. Kuntum tastahziun. Kamu cuba bergurau. Kamu nak bergurau juga dengan benda ni. La ta'tadhiru. Tak payah beri alasan. Qad kafartum. Kamu telah kafir. Ba'da imanikum. Sesudah iman kamu. Artinya siapa yang mempermainkan Allah. Nama-nama Allah. Perintah-perintah Allah. Yang mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini perbuatan kufur. Termasuk orang yang menghina pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya ada orang yang cuba menghina pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, Muhammad itu cuma penjaga kambing. Dengan niat menghina. Maka ini boleh membawa kepada kekufuran. Macam kita lah kan kita, kalau tanya orang ni kerja apa? Dia pun sebutlah kerja. Alah kerja tu je, ingat ke kerja hebat-hebat. Kita menghina. Bila kita baca sirah, Nabi SAW ini dia baginda pengembala kambing. Pada usia muda baginda. Pada usia 8 tahun Rasulullah, Nabi gembala kambing. Dan kalau orang pelakir Allah gembala kambing je. Kata je, orang Melayu kita sebut je. Penghinaan boleh bawa pada kekufuran. Sebab itu dalam perintah Allah jangan main-main. Jangan suka-suka main. Atas nama lawak jenaka ke, atas nama bergaul senda. Diharamkan sama sekali. Sebab itu kita bimbang ahli-ahli orang Islam yang masuk lawak jenaka. Mereka seperti macam tak tahu tentang larangan ini. Lalu mereka mempermainkan hak-hak agama dan lawak jenaka mereka. Tengok muka hitam ni macam baru lepas keluar neraka je muka. Terus kata macam gitu. Mempermainkan. Ayat-ayat yang mempermainkan, mempersendakan. Maka lawak-lawak macam ni tak boleh diterima dalam Islam. Sebab itu pelawak kita, dia nak lawak. Boleh lawak, tak ada hal. Zaman Nabi pun ada pelawak dia. Tetapi jangan sampai kita menggunakan konten lawak kita benda agama. Yang benda-benda yang kita tak boleh main-main. Syurga, neraka, Allah dan Rasulnya. Jangan. Menghina poligami Nabi SAW. Dan lain-lain perkara. Umpama ada seorang dulu, kalau tuan-tuan masih ingat. Bila dia ni tua kahwin orang muda. Orang kata awak ni kan dah tua. Kenapa kahwin orang muda? Dia pun jawab. Tu Khadijah. Nabi Muhammad dengan Khadijah. Tu kan tua nak mampus juga tu. Menggunakan ayat tadi. Kalau tuan-tuan masih ingat. Saya cuma ulang balik je. Perkataan tersebut. Ini perkataan membawa pada kekufuran. Sebab dia menghina perkahwinan Nabi SAW. Walau dia kena tahu. Walau usia Khadijah tadi. Pada usia Khadijah radhiyallahu ta'ala anha lebih tua daripada Nabi SAW. Namun umur Khadijah tidak sama dengan fizikal Khadijah. Kerana itu Khadijah melahirkan anak yang ramai. Ya, ada orang kalau tuan-tuan tengok atas dunia ni, umur dia ni tak sama dengan fizikal dia. Umur dia. Ada orang umur dia 18 tapi tengok macam umur 40 tahun. Ada orang umur dia 40 tahun nampak baru macam 18. Ada setengah begitu. Allah berikan kemuliaan dia macam ni. Dan ini yang Allah berikan pada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Walaupun usia Khadijah itu, kita katakan lebih tua daripada Nabi SAW. Rasulullah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun berkahwin. 15 tahun bezanya. Namun umur Khadijah tadi masih melahirkan 6 orang anak. 6 orang anak. Dan semua anak Rasulullah daripada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha.
Maka tak patut seorang menghina. Ataupun yang menghina apa sahaja dalam hal-hal yang berkait dengan Nabi SAW. Penghinaan ini boleh membawa kepada kekufuran. Sebab itu ingat, bila Allah Ta'ala menyatakan jangan bergurau dalam hak agama, kerana orang yang bergurau dalam agama tetap tidak terlepas daripada kekufuran. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalaulah kami maafkan sekumpulan daripada kamu, tetapi sekelompok lagi tidak akan terlepas daripada azab Allah SWT. Ada seorang munafik. Namanya ialah Mikhash bin Humayyir. Mikhash bin Humayyir, dia dah tahu tentang kemunafikannya, diketahui oleh Nabi SAW. Dan dia merasa malu dan dia rasa takut. Maka dia datang memohon maaf kepada Nabi SAW. Dia minta maaf. Penghinaan selama ni dibuat, kemudian dia bertaubat. Maka dia ubah namanya daripada Mikhash kepada Abdul Rahman. Kemudian dia berdoa kepada Allah supaya dia mati syahid. Dan tidak ada orang yang tahu tentang matinya. Maka dia berperang pada perang Yamamah. Dia mati dan tak ada orang tahu di mana dia, melainkan yang membunuhnya. Ini seorang sahabat Rasulullah yang asalnya munafik. Tapi dia menyesal. Dan ini yang diturunkan ayat. In na'fu a'ifa. Kalau kami maafkan sebahagian kamu. Antaranya ialah Mikhash yang akhirnya bertaubat. Dan tukar namanya kepada Abdul Rahman. Tukar kepada nama Abdul Rahman. Dan dia berdoa kepada Allah supaya dia mati syahid. Dan supaya tak ada orang tahu dia mati. Biar tahu hilang macam tu dia, tanpa berita. Akhirnya dia gugur syahid dalam peperangan Yamamah. Perang Yamamah itu perang menentang orang murtad. Dia mati, dia gugur syahid dan tak ada orang tahu melainkan pembunuh dia tahu. Masa dia mati, tuan-tuan sekalian, tak ada orang ingat bahawa dia ada dalam kelompok orang Islam berperang. Dia macam hilang. Dia golongan yang disebut mafkud. Mafkud maknanya tak dapat jejak berita. Tak tahu. Yang tahu dia yang membunuh dia tahu. Kat mana mayat dia. Maka ini benarnya taubat yang dilakukan ataupun seorang munafik yang telah bertaubat kepada Allah sehingga Allah turunkan ayat itu bernama Mikhash bin Humayyir. Lalu Allah Ta'ala memberi ancaman, ya sekumpulan kami maafkan kerana dia bertaubat, tapi yang lain-lain yang tidak bertaubat, mereka pasti akan diazab oleh Allah kerana mereka ialah penjenayah yang sebenar. Penjenayah yang sebenar bukan penjenayah yang membunuh orang di sisi Allah. Penjenayah yang sebenar ialah penjenayah yang membohongi ayat-ayat Allah. Yang berpura-pura dengan agama Allah. Ini penjenayah yang sebenar. Mungkin kat dunia kalau tuan-tuan tengok penjenayah tu yang curi duit, itu penjenayah. Di sisi Allah penjenayah yang sebenar. Yang mensyirikkan Allah, yang melakukan maksiat kepada Allah, yang melakukan nifak kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka inilah penjenayah yang akan dihukum berat dalam neraka. Dalam neraka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.